ketika saya buat rakaman pada malam tu, saya dikelilingi oleh makhluk-makhluk yang dok nampak dengan mata kasar. Sebab saya sendiri pun dah tahu Caltex salon ni ditutup. Tapi saya bila berada di depan mata hamba, saya rasakan Caltex tu tetap hidup dan beroperasi. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua supporters Osazuke Hikaru. Okey, video kali ini seperti yang dijanjikan, bahagian yang kedua pengalaman ketika berada di Caltex Salor Kelantan. Video ni adalah salah satu pelengkap untuk pengalaman di bahagian yang pertama tu, sebab ada beberapa perkara saya dok cerita secara detail, dan kalau ikutkan pengalaman yang pertama tu kira macam tergantung lah, tergantung sepi. Jadi kehadiran video kali ni adalah sebagai satu pelengkap, itu sahaja. Sebab pada malam tu kita syuting untuk bahagian pengalaman ni sedikit ada gangguan lah, di mana saya heran kot pada malam tu, sebab isteri saya memang dia duduk di belakang kamera sebab dia nak setting video dan sebagainya. Tetapi pada malam tu dia secara tiba-tiba mari ngatuk mata yang teramat sangat. Jadi dia tidur situ terus. Jadi pelik jugalah, sebab hamba pun pada malam tu, hamba ada mention dekat dalam video tu, di mana saya pun mari pening kepala yang teramat sangat dan rasa nak mutuh setiap kali saya nak sentuh bab-bab sesuatu perkara tu. Pada malam tu pun saya shoot seorang diri dan saya terpaksa hentikan, walaupun ada beberapa perkara lagi saya nak cerita. Pada 2 hari lepas pun kita ada try 2 kali untuk membuat rakaman sebagai pelengkap ni lah. Pada waktu malam kami masih mengalami gangguan tersebut yang saya putuskan untuk membuat rakaman pada waktu siang. Dan sekarang ni memang kalau tengok memang hujang dekat Kuala Terengganu ni. Biasalah petang-petang memang hujang, tapi malam-malam sekarang dia akan turun salji. Okey, berkenaan dengan Caltex Salon ni, video ni saya lebih nak berikan perhatian kepada orang Kelantan dan seluruh rakyat Malaysia yang melalui jalan Salon ni ke Pasir Mas. Dan apa yang saya nak pesan tu kejap lagi saya akan jelaskan. Amat ada orang tanya tentang Caltex Salon ni, sebab apa ditutup dan kenapa ditutup dan bila ditutup. Info berkenaan dengan ni memang saya dok banyak mana lah boleh. Tetapi ada orang kata Caltex Salon ni ditutup sebab berhantu, dan ada orang kata Caltex ni ditutup sebab mengalami masalah kewangan. Dan ada juga orang komen yang dia pernah kerja situ, memang ada gangguan, dan ada juga yang kerja situ dia komen dia memang tak ada apa-apa gangguan di sepanjang dia bekerja. Jadi saya tak tahu mana hak betul. Tapi bagi hamba tak kisah mana-mana pendapat sekalipun, masing-masing ada pendapat. Tetapi hamba pergi ke Caltex Salon ni sebab dia lama dah ditutup. Saya tak kata Caltex ni berhantu ataupun sebagainya, sebab dan saya pergi pun sekadar untuk merasai suasana di sekitar tu. Sama ada Caltex ni ditutup sebab berhantu ataupun masalah kewangan tu saya tak tahulah. Tu terpulang kepada tuang punya Caltex Salon ni. Tetapi bila dah ada sesuatu tempat, bila dah lama kena tinggal, saya pasti maknanya ada penghuni dia, sama ada nampak ataupun tak nampak. Usahakan tempat yang lama kena tinggal. Kadang-kadang rumah kita pun dah bila kita tinggal selama seminggu ataupun 7 hari pun ada penghuni yang mari singgah. Okey, yang pertama sekali, di dalam video suasana pada malam tu dan video pengalaman, saya banyak mentionkan tentang ayat tempat ni seakan hidup. Kalau boleh dah tengok dalam video pengalaman yang bahagian pertama tu,
banyak kali saya sebut tempat ini seakan hidup, tempat ini seakan hidup. Jadi saya akan jelaskan secara terperinci bagaimana saya boleh khabar yang tempat ni seakan hidup. Sebenarnya masa tinjauan petang tu, saya sampai di Caltex Salor dan secara tiba-tiba ada sebuah lori dia mari singgah dekat Caltex Salor ni. Saya tak pasti sama ada dia nak isi minyak ataupun dia nak berehat. Saya tak ingat dah sama ada tu lori air batu ataupun lori akuk-akuk barang. Saya tak ingat. Tapi kalau tuang punya lori tu tengok video ni, Amber lah yang naik kereta masa tu. Tapi lori ni dia mari berhenti, dok dah sekejap pun. Amber fikir masa tu mungkin dia nak berehat ataupun gitulah. Tapi dok dah seminit je pun, lori tu pun pusing balik dan dia tengok pelik ke Amber. Mungkin dia kejut sebab Caltex ni tutup kot. Allahuakbar, saya tak tahu. Tapi masa tu memang saya off kamera, memang saya dok on kamera lagi masa tu. Jadi dia tengok Amber pun dia tengok macam pelik. Kenapa Jong ni mari sini? Lebih kurang gitu. Dan pada waktu malam bila saya sampai di Caltex Salor dan saya masih berada di dalam kereta, masa ni memang saya dah on kamera lagi. Bila saya terus sampai, secara tiba-tiba lampu dekat Caltex Salor tu dia terbuka. Jadi masa tu saya kejut juga sebab saya takut orang yang buka lampu tu. Masa tu memang dalam kepala otak, tak boleh buat kamar kot ni, mesti ada orang jaga ataupun pengawal keselamatan lah. Dan saya terus keluar daripada kereta. Saya terus keluar daripada kereta tu, memang saya dak lebong. Apa yang saya nak kongsikan ni adalah kisah yang benar tentang apa yang saya rasa pada malam tu. Memang saya dak lebong sikit lah. Saya turun daripada kereta, saya rasa tempat ni macam ada ramai orang. Padahal saya tahu dah Caltex ni ditutup. Faham tak? Saya rasa tempat ni ada orang dengan kuantiti yang sangat ramai orang. Rasa macam hidup tak? Saya pun dah erti dah nak kabarkan ni tentang perasaan pada malam tu. Rasa macam riuh rendah. Jadi masa tu saya dah fikirlah lain. Cuma saya rasa macam tempat ni hidup. Jadi saya tunggu lama juga sebenarnya, 5 ataupun 7 minit. Saya tunggu tentang apa yang saya fikir di dalam Caltex Salor tu. Maknanya saya fikir masa tu mungkin ada pengawal keselamatan dan saya tunggu pengawal keselamatan tu keluar sebab saya memang buka lampu high beam tu. Saya nak tahu yang ada orang mari dekat Caltex Salor ni. Tapi selepas ada 7 minit tu memang tak ada siapa-siapa. Jadi mungkin masa tu saya fikir memang confirm tak ada orang lah ni. Berkenaan dengan lampu tutup buka tu, ramai orang kata sensor. Sebenarnya kalau api tutup buka, kalau sensor ada orang lalu di hadapan lampu tu saya tak kisah. Tapi masalahnya tak ada benda pun yang lalu di depan lampu ni, tapi dia tetap terbuka dan menyala. Kalau orang kata ada timer, tu memang saya fikir logik juga. Tetapi timer, kalau tempat ni masih beroperasi, takkan lampu tu asyik terbuka tutup. Mungkin ada masalah tentang bahagian wiring dia. Saya dah anggap benda tu kejadian mistik. Bagi saya normal lah. Saya tak boleh fikir terlalu jauh. Sebab tak ada bukti untuk saya mengatakan lampu terbuka tutup tu disebabkan kejadian mistik. Kecuali kita tahu yang dekat Caltex Salor ni memang tak ada terus wiring. Dan memang tak ada benda tu. Solar pun tak ada. Itu kita boleh khabar gangguan daripada mistik. Disebabkan saya rasa tempat ni hidup, walaupun saya tahu Caltex ni ditutup, tapi kisah yang orang kata pernah singgah di Caltex Salor ni dan bila dia pusing balik Caltex ni tutup, saya rasa kisah tu adalah benar. Dan cerita-cerita ni saya anggap dongeng. Saya rasa lah. Tu pendapat saya sendiri. Saya minta maaf. Sebab saya sendiri pun dah tahu Caltex Salor ni ditutup, tapi saya bila berada di depan mata Amber, saya rasakan Caltex tu tetap hidup dan beroperasi. Saya tak tahu sebab apa saya ada perasaan gitu. Jadi mungkin orang lain yang pernah singgah di Caltex Salor ni dan bila dia pusing balik dan dia tengok Caltex Salor ni ditutup, saya tak tahu mana perasaan dia pada masa tu.
berkenaan dengan suasana pada malam tu, okey, saya minta maaf banyak-banyak kalau penceritaan saya kali ni dok berapa logik untuk orang faham dan orang terima. Tapi saya tak ada masalah sebab ni adalah case of benar dan memang 100% daripada pengalaman saya ketika berada di Kaltek Salor. Macam saya khabar tadi, seakan ada perkampungan di bahagian saya parking kereta ni. Tetapi bila saya berada di hadapan premis Kaltek Salor ni, situ saya rasa lain. Saya rasa seakan ada aura yang sangat kurang selesa. Dan apabila saya berada di bahagian surga, seakan ada satu arus yang berlawanan. Perasan tak pada video penuh dan pengalaman bahagian pertama, saya kata bahagian petang saya tak boleh masuk surga sebab saya bimbang dengan keadaan di antara surga dan premis Kaltek Salor ni. Maksudnya surga tu positif, tapi di bahagian kiri dia tu saya rasa macam negatif. Jadi ada benda yang berlawanan. Sebab tu saya tak boleh nak masuk pada waktu petang. Dan pada waktu malam saya dapat masuk pun sebab ada kakak tu mari. Jadi adalah sikit keberanian. Napa-napa, kalau jadi napa-napa, maknanya adalah orang berdekatan dengan hamba. Jadi benda ni saya sendiri tak faham. Tentang yang pertama dekat parking ni memang saya rasa tenang, mana okey. Saya tak rasa benda-benda. Dan yang kedua, saya berada di depan premis ni saya rasa kurang selesa, dan di bahagian surga ada suasana yang berbeza. Itu adalah satu persoalan yang saya rasa tak boleh nak beri jawapan. Tapi itulah pengalaman dan yang saya lalui pada rakaman tu. Kalau saya nak cerita tentang perkataan ayat ni, tempat ni hidup ni, saya tak berapa pasti lah. Sama ada situ memang ada perkampungan dia ataupun tak. Tapi saya pelik lah kalau ada perkampungan di bahagian pang minyak ni. Tapi bagaimana pula dengan kehidupan yang ada di premis tersebut dan di bahagian surga ni? Ada 3 perasaan yang berbeza dalam satu masa yang sama. Ni first time saya alami benda ni. Kita pergi balik pada bahagian di hadapan premis ataupun kaunter pembayaran. Okey, untuk bahagian kaunter pembayaran ni, sekali lagi saya rasa macam tak berapa logik cerita ni. Tapi itulah pengalaman saya sendiri. Di bahagian kaunter kedai ataupun kedai rucik tu, sebelah tu memang saya dok rasa benda-benda lah. Cuma okey, tapi berbeza suasana ketika saya memandang ke arah kaunter pembayaran orang nak isi minyak ni. Seolah-olah ada seseorang yang berdiri sambil memerhatikan hamba yang ada di sekitar tu. Sebab daripada awal saya sapa pun, memang mata saya ke arah kaunter pembayaran tu. Dan dari jauh pun kita rasa macam ada orang. Saya rasa sangat pelik lah perasaan pada malam tu. Walaupun saya tak fikir pun benda-benda gitu, tapi naluri mengatakan ada sesuatu di bahagian kaunter ni. Saya tak tahu ada kisah-kisah yang terjadi di bahagian kaunter ni ataupun sebaliknya, ataupun sesuatu tu nak bekerja sebagai cashier ke, saya tak pasti. Tapi dekat kaunter tu memang rasa ada orang. Cuma nasib baiklah dia tak munculkan diri. Kalau dia munculkan diri, tak gapok hamba lagi hamba rasa. Saya menganggap premis Kaltek Salor ni berhantu bukanlah disebabkan orang ada atau sihir ke kenapa ke, saya rasa bukan kot. Dan saya anggap penghuni yang berada di Kaltek Salor ni, dia mari atas sebab tempat ni lama ditinggalkan. Tapi rasa muskil pula sebab apa Kaltek ni tutup sebenarnya. Ada saya terbaca komen, dia kata tapak asal Kaltek Salor ni adalah tapak perkuburan. Hak tu saya tak berapa nak sahih, tapi kalau ada orang Kelantan tengok yang berdekatan dengan Kaltek Salor ni, boleh tinggalkan komen tentang kisah sebenar yang terjadi di Kaltek Salor ni. Apabila kita tengok balik video yang saya terdengar seakan ada orang berjalan tu, memang saya boleh katakan tempat ni memang ada penghuni dia. Sama ada baik, jahat ataupun
tu saya tak tahu. Okey, di bahagian atas Caltex salon ni memang saya rasa sangat nak masuk sangat-sangat lah untuk merasai suasana di bahagian tingkat atas ni. Sebab di bahagian tingkat atas ni kalau kita tengok sama macam hamba khabar tadi, rasa macam ada orang dekat cermin tu dan dia memerhatikan hamba. Bahagian atas tu memang saya dok kerek mana tengok masa saya buat rakaman tu, sebab saya bimbang kot sebenarnya, sebab atas tu sangat gelap. Dan laluan bilik yang saya cerita tu untuk pergi ke tingkat atas pun saya pun rasa sangat kurang selesa. Jadi kalau kita boleh masuk dalam Caltex salon ni, bolehlah kita merungkaikan apa sebenarnya yang ada di dalam Caltex salon. Dan saya nak sentuh bab surau di Caltex salon ni. Kalau boleh penduduk yang berada di Caltex salon ni, saya asyorkan untuk membuat gotong royong untuk membersihkan keadaan di dalam surau ni. Sebab surau ni tak semestinya manusia biasa yang pergi untuk beribadat. Ada makhluk-makhluk yang lain yang kita tak boleh tengok dengan mata kasar kita yang singgah untuk beribadat. Sebab masa tu kalau saya pergi dengan pasukan ataupun tim Osazuke Hikaru ni, memang saya akan putuskan untuk membuat gotong royong di dalam bahagian surau ni lah. Sebab surau ni tempat untuk kita beribadat sebenarnya. Jadi dok berapa comel kalau kita biarkan surau tu dalam keadaan kotor dan dok tersusun comel. Dan saya nak jelaskan sedikit tentang gangguan yang sampai dekat rumah ni. Sebenarnya dia dah ikut kita balik. Sebenarnya apa yang berlaku pada sesi rakaman tu, saya bayangkan yang saya berada di Caltex salon tu semula. Dan masa tu juga saya olah sebagai penceritaan. Aura dia tu ada memberi kesan kepada saya dan kepada isteri yang sedang mendengar pada malam tu. Dia sebenarnya, kalau siapa-siapa je lah, kalau dia bercerita tentang kisah benar yang terjadi ataupun kisah mistik yang terjadi pada dia, mesti ada sesuatu yang membuatkan si pencerita ni rasa kurang selesa. Sebab itulah kebanyakannya filem-filem yang bercerita tentang kisah benar pasti ada kesan orang yang sedang menonton tu. Jadi sama juga macam Amber dan penulis novel berkenaan cerita-cerita mistik. Ada gangguan dia, ada risiko dia sebenarnya. Mungkin saya dan pasukan akan pergi semula ke Caltex salon ni untuk mencari beberapa jawapan yang saya rasa saya tak boleh nak jawab. Dan mungkin kalau saya dapat jawapan tu, kalau benda tu baik untuk orang ramai, saya akan kongsikan. Tapi kalau dok berapa comel untuk orang, saya akan simpan bersama dengan pasukan-pasukan yang lain. Tapi saya akan cuba untuk dapatkan kebenaran daripada tuang punya Caltex salon ni untuk kita merakamkan suasana malang di bahagian dalam dan tingkat atas ni. Cuma saya tak puas hati lagi untuk mengatakan tentang tempat ni seakan hidup, tetapi kehidupan ni kita tak boleh nak nampak dengan mata kasar. Baik atau buruk saya tak tahu. Dan kepada orang yang menonton video ni, sama ada orang Kelantan ataupun di mana-mana negeri sekalipun, kalau dia lalu di bahagian Salar dan laluan ke Pasir Mas, kalau tak silap hamba lah, sila berhati-hati tentang Caltex Salar ni. Ingat pesan hamba, Caltex Salar ni ditutup buat masa ni lah, kecuali ada notis ataupun pemberitahuan tentang Caltex Salar ni dibuka dah. Selagi tak ada pemberitahuan tu, jangan sekali-kali singgah di bahagian Caltex Salar ni. Tak kira lah lebar lori ke, siapa-siapa ke, kalau nak berehat, pergilah dekat stesen minyak yang lain. Sebab saya takut jadi lain. Lepas tu pula, kepada orang Kelantan yang tinggal berdekatan dengan Caltex Salar ni, saya ada satu permintaan untuk langkah keselamatan orang ramai. Jadi saya minta untuk mengalihkan pagar supaya tutup jalan laluan masuk ke Caltex Salar. Saya rasa itu adalah langkah yang selamat kepada orang ramai. Saya takut ada yang tersilap masuk. Dan
ada risiko dia yang tersendiri. Kita bimbang kalau ada anak-anak kecil yang masuk bersama dengan keluarga dia, takut ada gangguan, jadi benda tu memudaratkan. Tapi dok tahulah kalau kita tutup hari ni, esok dia buka vlog tu, hamba dok boleh nak kabur benda lah. Jadi saya minta untuk orang penduduk yang berdekatan dengan Khatek Salor ni tutuplah pintu laluan masuk dia tu. Jadi kita sama-sama jaga diri kita masing-masing dan supaya benda ni memberi manfaat kepada orang ramai. Kalau kita dok tutup kan, takut orang masuk jadi pula benda lain, jadi isu. Jadi untuk lakah keselamatan, saya nak minta penduduk di bahagian tu tutuplah laluan pintu masuk ke Khatek Salor ni. Bayangkan saya sendiri yang tahu Khatek tu Salor ditutup, bila berada di tempat tu, saya rasa tempat tu beroperasi. Tu saya, kalau orang lain tak tahulah tu. Okey, ingat tak sesi video penuh dan pengalaman yang sebelum ni saya ada ceritakan tentang kedengaran seperti ada orang yang sedang bercakap. Masa tu saya ada di parking kereta dan kedengar 2 kali rasanya orang bersiul dari arah dalam premis Khatek Salor ni. Dan yang terakhir kedengaran seperti ada suara perempuan yang agak kasar. Saya tak pasti dia buat bunyi dia macam gitu ke, ataupun dia nak suruh saya balik ke, Allahualam. Tetapi pada babak akhir selepas saya menghentikan rakaman, yang saya nak cerita ni adalah satu daya tarikan seakan dia tak beri saya balik. Tak logik, nak kata saya lebong ke ikut pandai. Tapi ni adalah benda yang betul-betul terjadi. Saya rasa badan saya berat nak balik pada malam tu. Saya tak tahu sebab apa, dan saya memberanikan diri mengatakan yang aku nak balik dah dan jangan ikut aku. Sebab aku mari ni pun sekadar untuk ziarah sahaja. Aku mari cara baik dan aku nak balik cara baik. Dan alhamdulillah, dengan izin Allah saya boleh balik dengan selamat. Dan tentang apa yang saya nampak, biarlah menjadi satu rahsia. Sebab saya takut orang tak nak terima. Cukuplah sekadar saya bercerita tentang pengalaman dan suasana di Khatek Salor ni. Okey, sebelum saya nak hentikan rakaman ini, saya nak bocorkan satu rahsia tentang apa yang sebenarnya yang saya nak ceritakan dalam mana-mana video. Sebenarnya ketika saya buat rakaman pada malam tu, saya dikelilingi oleh makhluk-makhluk yang dok nampak dengan mata kasar. Mereka seakan memerhatikan setiap gerak-geri hamba. Dari mula-mula saya sampailah ke saya mengakhiri rakaman pada malam tu. Kalau ada perawat-perawat Islam yang ada kelebihan, mesti dia tahu apa yang berada di sekeliling hamba pada malam tu. Dan alhamdulillah, Allah pemudahkan segala urusan hamba untuk sekadar merakamkan suasana malam. Jadi kepada semua, ini sajalah pelengkap video pengalaman ketika berada di Khatek Salor yang saya dah nak cerita pada bahagian yang pertama tu. Terima kasih banyak-banyak sebab sudi support daripada awal sampai akhir video ni. Dan jangan lupa like, share dan komen. Assalamualaikum.